Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Faizal. Masih lagi kita ingin membincangkan untuk bab 5 mengenai ubahan dalam tingkatan 5, bab tingkatan 5 KBSM. Jadi untuk yang seterusnya kita lihat kepada 5.3 iaitu ubahan tercantum. Kita dah lihat ubahan secara langsung, ubahan secara songsang dan hari ini ubahan tercantum. Okey, apa itu maksudnya ubahan tercantum? Okey, mari kita lihat contoh di sini. Okey, nombor 1. Tulis setiap ubahan tercantum berikut dengan simbol. Okey, simbol kita ubahan itu. Okey, jadi yang pertama kita ada A. E berubah secara langsung dengan M dan kuasa 2V. Okey, maksud di sini dia ada dua. Okey. Sekejap, minta maaf. Okey, kita ada dua keadaan. Okey, dua keadaan di mana kita ada yang pertama, okey, iaitu E berubah secara langsung dengan M. Yang kedua, kita ada E berubah secara langsung dengan kuasa 2V, maksudnya V kuasa 2. Okey, jadi bila kita cantumkan kedua-dua ini, kita akan dapat iaitu E berubah secara langsung dengan, okay, kita boleh katakan MV kuasa 2. Okay. Okay, yang seterusnya kita ada B. P berubah secara songsang. Okay, berubah secara songsang, ingat balik 1 per. Okay, dengan Q. Lepas tu dia kata dan. Okay, P juga berubah secara songsang dengan punca kuasa R. Jadi maka kita buat tercantum kedua-duanya sekali. Kita boleh nyatakan di sini adalah P berubah secara songsang dengan kedua-duanya iaitu Q dan juga punca kuasa R. Ya, begini. Okey, dan C. Okey, C di sini dia bagi tahu W berubah secara langsung dengan T kuasa 3 dan secara songsang. W berubah secara songsang dengan X. Dengan X. Maka di sini untuk ubahan tercantum kita akan dapat W berubah secara langsung dengan T kuasa 3 per dengan X, iaitu secara songsang. Ini bila kita nak nyatakan ubahan tercantum. Okey, maksudnya dia tercantum antara langsung ataupun songsang. Okey, mari kita lihat nombor 2. Okey, contoh yang kedua. Tulis ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan. Okey, kita ada yang pertama. S berubah secara langsung dengan U kuasa 2 dan T. Okey, U kuasa 2 dan T. Maksud dia di sini, okey, kita boleh nyatakan dia S sama dengan, kita akan letak pemalar K. Okey, di situ. Okey, jadi kita nak cari nilai pemalar kita iaitu K. Jadi di sini S dia dah bagi dengan 40. Okey, jadi kita gantikan S dengan 40. K kita tidak tahu. U adalah 4 kuasa 2. Dan T kita adalah 5. Jadi di sini bila kita gantikan, okey, 4 kuasa 2 kita adalah 16. 16 darab dengan 5 adalah 80. Bawa sebelah jadi K sama dengan 40 per 80. Maka kita akan dapat nilai K kita adalah 1 per. K adalah 1 per 2. Maka di sini saya boleh nyatakan kita punya dalam bentuk persamaan kita akan dapat S sama dengan K kita gantikan dengan 1 per 2 U kuasa 2 T. Inilah persamaan untuk ubahan tercantum kita. Okey, kita lihat yang kedua B. Okey, yang kedua kita ada B. Okey, di sini F berubah secara songsang dengan Y. Okey, dan. Okey, maksudnya dua-dua tu secara songsang. Okey, F berubah secara songsang dengan Y dan punca kuasa 2Z. Okey, jadi kita boleh nyatakan di sini F sama dengan K per dengan Y punca kuasa Z. Okey, kita nak cari nilai K kita. Okey, di sini dia bagi dengan kita nilai F adalah 4. Okey, jadi kita gantikan F dengan 4 sama dengan K yang kita tidak tahu. Per dengan, Y kita adalah 2,
punca kuasa 2, 9. Okay, Z adalah 9. Maka di sini, bila kita gantikan, okay, punca kuasa 2, 9, 3. 3 darab dengan 2, 6. Jadi, K per 6, bawa sebelah, 6 darab dengan 4. Kita akan dapat K sama dengan 24. Maka, kita boleh nyatakan di sini bahawa, okay, kita punya persamaan F sama dengan K kita adalah 24 per dengan Y punca kuasa Z. Okey. Ini adalah persamaan dia. Okey, yang ketiga. Okey, C. Okey, cikgu buat C. Okey. L berubah secara langsung. Okey, L berubah secara langsung dan secara songsang. Okey, secara langsung dengan M dan secara songsang dengan N kuasa 3. Maka kita boleh tulis di sini persamaan dia L sama dengan KM per dengan N kuasa 3. Okey. Jadi, L dia bagi tahu dekat sini nilai dia berapa? Nilai dia adalah 3. Okey, jadi kita gantikan L dengan 3. K kita tidak tahu sebab itu yang kita nak cari. M kita adalah 15 dan juga N kita adalah 5 kuasa 3 kita di sini. Okey, jadi bawa ini bawa sebelah. Jadi maksudnya di sini K sama dengan 3 didarab dengan 5 kuasa 3 dibahagi dengan 15. Kita akan dapat K sama dengan 5 kuasa 3, 75 darab 3 bagi 15, 25. Maka cikgu dapat di sini kita punya persamaan adalah L sama dengan 25 M per dengan N kuasa 3. Itulah persamaan bagi ubahan tercantum tersebut. Okey, untuk nombor 2 ni. Okey, seterusnya untuk nombor 3. Okey, diberi, okey, kita lihat besar sikit. Okey, diberi H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Okey, H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Okey, maka dekat sini dia bagi nilai jika H sama dengan 54 apabila M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Maksud di sini dia suruh cari pemalas K kita. Okey. Jadi di sini kita akan dapat H sama dengan K M N kuasa 2. Jadi H dia dah bagi 54, maka kita gantikan H dengan 54 sebab kita nak cari dulu nilai K kita. Okey. M kita 2 dan N kita adalah 3 kuasa 2. Okey. Okey, jadi 3 kuasa 2 9. 3 kuasa 2 kita 9 dekat sana. 9 darab 2 18. Maka K sama dengan 54 bahagi dengan 18. Maka kita akan dapat 3. Itu dah nilai K. Jadi maksud di sini kita punya persamaan K kita boleh dapat adalah H sama dengan 3mn kuasa 2. Okey, bila kita dah dapat persamaan ini baru kita boleh cari ataupun hitung nilai M. Okey, kita nak cari nilai M. Okey, dia dah bagi H sama dengan 15. Maka, okey, saya tulis di sebelah sini ya. Okey, jadi H sama dengan 15 sama dengan 3. Okey, 3 itu adalah nilai K kita. Okey, M kita tak tahu. Okey, N pula dia bagi berapa? 5 kuasa 2 dekat sini. Okey, N tu adalah 5 tapi kuasa 2. Okey, jadi dekat sini kita tengok kita nak cari M. Maka M sama dengan, okey, kita ada 15 per dengan 3 didarab dengan 5 kuasa 2 ni. Jadi 15 per dengan 75, maka kita akan dapat M sama dengan 1 per 5. Kita akan dapat nilai M 1 per 5. Okey. Okey, seterusnya nombor 4. Okey. Nombor 4 diberi Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang. Okey, jadi saya buat dahulu. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, berubah secara songsang dengan X dan, okey, maksudnya songsang juga punca kuasa 2Z. Okey. Okey, jadi dekat sini macam tadi juga kita nak cari dulu nilai K kita. Okey, dia dah bagi pada kita Y sama dengan 1 per 5. Okey, sama dengan K kita tak tahu.
Okey, X kita adalah 10, punca kuasa Z kita 16. Okey, punca kuasa 2, 16 kita akan dapat 4 darab dengan 10, 40 darab silang. Jadi kita akan dapat K sama dengan 40 per dengan 5. Maka K saya adalah 8. Jadi saya dapat di sini, okey, Y sama dengan 8 per dengan X punca kuasa Z. Okey, K kita adalah 8. Maka baru kita boleh cari nilai Z apabila Y sama dengan, okey, Y sama dengan 4 sama dengan 8 per dengan X dia bagi 2 per 5 punca kuasa 2 Z. Okey, macam ni tak payah risau. Ni sebenarnya darab silang je. Okey, bawa je semua ni pergi sebelah. Okey, maksud ni macam ni. Okey, jangan kelang kabut, relax. Okey. Bawa semua pergi sebelah. Jadi 4 darab dengan 2 per 5 darab dengan punca kuasa Z. Okey, sama dengan 8. Nampak tak? Okey, sebab kita bawa semua ni. Yang bawah 8 ni per 8 ni. 8 per bawah ni. Okey, bawa sebelah kan jadi darab, operasi darab. Jadi bila kita dapat di sini, kita selesaikan. Jadi kita akan dapat punca kuasa Z kita tinggalkan. Okey, sama dengan, okey, kita bawa ini 8 darab dengan ya. Yang ni kalau tengok dekat sini 4 darab 2 8, bawa sebelah dapat 5 per 8. 4 darab 2 8 kan. 8 per 5 bawa sebelah akan jadi 5 per 8. Jadi ini boleh selesaikanlah satu-satu. Jadi Z dekat sini adalah punca kuasa 2Z ialah 5. Jadi kita nak cari nilai Z adalah 5 kuasa 2 sebab punca kuasa 2 kan. Jadi dapatlah nilai Z adalah 25. Boleh? Cikgu harap tak laju. Okey, kalau laju boleh pause dulu video tu. Ni video. Jadi tak adalah terlampau laju sangat kan. Okey, contoh yang seterusnya. Nombor 5. Okey, diberi P berubah secara langsung. Okey, kita ada dekat sini P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, kuasa 3 dan secara songsang dengan R. Okey, jadi kita dapat macam tu. Maka dekat sini apa-apa pun kita cari dulu. KQ kuasa 3 per dengan R. Maka dekat sini dia dah bagi tahu P sama dengan 2.7. Okey, K kita nak cari nanti. Q kita dia dah bagi 3. Okey, per dengan R kita adalah 2. Okey, jadi dekat sini 2.7 darab dengan 2 bahagi dengan 9. Jadi kita akan dapat K sama dengan, guna kalkulator pun boleh, dapat 0.2 ataupun 1 per 5. Okey. Okey, jadi kita bila dapat yang itu nilai K kita, maka kita boleh tulis balik kita punya persamaan. Okey. P adalah sama dengan K kita dapat 1 per 5 kan. Jadi maksudnya ini Q kuasa 3 per dengan 5R. Okey, sebab 1 per 5. Ini 1 kat atas, tak payah tulis pun tak apa. Okey. Okey, jadi baru kita nak cari, hitung nilai R. Dia suruh cari nilai R apabila P sama dengan 1.6 sama dengan Q kita 4 kuasa 3 per dengan 5R. Kenapa? Sebab dia nak cari nilai R. Okey, jadi dekat sini kita tukar tempat saja. R itu bawa naik atas. Jadi R sama dengan 4 kuasa 3 per dengan 5 didarab dengan 1.6. Okey, jadi 4 kuasa 3 bagi dengan 5 darab 1.6. Jadi R cikgu akan dapat 8. Okey, apa-apa pun cari nilai nilai pemalar K kita dulu. Okey, yang terakhir. Ini penyelesaian masalah ni. Okey. Masa yang diambil untuk menaikkan taraf jalan raya berubah secara langsung dengan panjang jalan raya dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. Okey. Yang pertama, yang di sini yang kita perlu kenal pasti adalah kita nak gunakan pemboleh ubah. Okey, dia bagi tahu yang pertama masa. Jadi cikgu ambil di sini T lah. Okey, masa. Okey. Menaikkannya secara langsung dengan panjang. Okey, panjang jalan raya cikgu ambil L. Okey, panjang length. Okey, panjang. Okey, panjang jalan raya. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja. Bilangan pekerja cikgu ambil N. Okey, untuk bilangan pekerja. Okey. So, masa dekat sini kalau kita tengok dia dalam bentuk hari.
panjang dalam bentuk meter. Ni ada dah dekat sini kan. 10 diberi 10 orang pekerja. Bilangan pekerja ni orang lah. Okey, dalam bentuk orang. Okey. Jadi dia bagi tahu dekat sini dia kita kena bina dahulu kita punya persamaan kita. Okey, ubahan kita dia bagi tahu dekat sini masa yang diambil T okey berubah secara langsung okey dengan panjang iaitu kita punya L okey dan secara songsang dengan N. Ini kita punya ubahan. Ubahan tercantum lah ni dan kita ada langsung dengan songsang. Jadi kalau dekat sini cikgu nak dapatkan nilai dia, dia dah bagi dah dekat sini. So kita nak cari dia dalam bentuk persamaan. Okey, begini. Maka okey, tulis sebelah sini. Diberi 10 orang pekerja. Okey, diberi 10 orang pekerja. Maksudnya di sini N kita. Okey. Mengambil masa 4 hari. Okey, 4 T adalah 4 sama dengan K kita tak tahu. Okey, panjang dia 500 meter. 500 meter per dengan 10. Kenapa 10? Sebab 10 orang. N kita adalah 10. Okey, dia tak bagi nilai-nilai macam tu, kita sendiri kena kenal pasti. Okey, jadi bila dapat di sini, kita akan cari nilai K kita. Okey, ni boleh selesai. Jadi 50 okey, kita dapat 4/50. 4/50 kita akan dapat 2/5. Okey, jadi kita persamaan kita adalah T sama dengan 2L per dengan 25N. Itu persamaan kita. Okey. Okey, bila dapat persamaan ini, baru kita boleh lihat apa yang diberikan. Okey, apa yang soalan yang dibagi. Okey, yang pertama A. Masa. Maksudnya di sini dia suruh cari hitung masa. Maksudnya kita nak cari T kita. Okey. Cikgu kecilkan dulu. Okey. Masa yang diambil oleh 8 orang pekerja untuk menaik taraf. Okey, menaikkan taraf jalan raya yang panjangnya 400 meter. Okey, jadi maksudnya di sini A dia minta cari masa iaitu T. Okey, so T sama dengan 2 panjang kita adalah 400 per dengan bilangan kita ialah 8. Jadi terus saja guna kalkulator 2 darab 400 bahagi dengan 25 darab dengan 8 so dapat 4. Jawapannya 4 hari. Okey. Jadi masa yang diambil oleh 8 orang pekerja untuk menaikkan taraf panjang jalan raya yang panjangnya 400 meter adalah 4 hari. Okey, untuk B. Okey, kalau kita tengok untuk B. Okey, B dekat sini. Panjang. Okey, jadi maksudnya dia suruh cari nilai L. Okey, jadi apa yang dia bagi dekat sini? Okey, panjang jalan raya yang boleh dinaikkan taraf oleh 6 orang pekerja iaitu N kita adalah 6 dalam masa 8 hari. Okey, maksudnya T kita adalah 8. Okey, dia tak tahu panjang jadi maksudnya L kita tak tahu per dengan 25 bilangan pekerja adalah 6. N adalah 6. Okey, jadi di sini cikgu buat adalah tukar tempat di sini. Okey, so L sama dengan 25 darab dengan 6 darab dengan 8 per dengan 2. So L cikgu akan dapat 600. 600 ini panjang dalam bentuk meter. Okey, jawapannya 600 meter. Okey. Jadi kita dah habis dah 5.3 ni. Okey, iaitu ubahan tercantum. Di mana ubahan tercantum cikgu boleh ringkaskan dia di mana kita ada ubahan secara langsung digabungkan dengan ubahan songsang. Okey, jadi di sini cikgu harap perkongsian cikgu ini memberi manfaat dan juga dapat difahami oleh semua para pelajar cikgu. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu bagi yang belum subscribe. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Okey, boleh share dengan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Ni 24 bulan 6 dah nak buka dah kita punya sekolah. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.